pendidikan adalah asas kepada pembangunan modal insan yang akan memacu kemajuan negara kita pada masa yang datang. Oleh kerana itu, saya juga telah membuat keputusan untuk mengembalikan zaman kegemilangan profesion keguruan ini. Saya telah terangkan tadi bahawa sebelum ini guru-guru dianggap sebagai orang-orang yang begitu besar dalam masyarakat pada tahun 60-an, pada tahun 40-an, dan mereka juga adalah pelopor kepada kemerdekaan dan menggerakkan gerakan nasionalis kebangsaan pada waktu itu untuk mendapatkan kemerdekaan negara. Tapi along the way 20-30 tahun profesion keguruan tidak lagi mendapat tempat yang begitu tinggi di mata masyarakat, dan ini antara lain karenanya ialah dengan perubahan minda, dengan ekonomi, keadaan dunia sekarang ini serba mencabar, maka profesion keguruan ini agak ketinggalan ke belakang sedikit dari segi komitmen mereka dan gerak kerja mereka akan lebih selain daripada sektor pendidikan. Maka itu saya telah membuat keputusan bagi Parlimen Kota Perut mulai tahun hadapan. Saya telah meminta supaya pemohon-pemohon dana peruntukan ahli parlimen saya yang diminta oleh individu-individu, mereka mesti menampilkan bersama dalam permohonan mereka satu perakuan daripada guru besar ataupun ketua yang memperakukan bahawa anak-anak mereka tidak mempunyai masalah disiplin di sekolah. Dengan itu saya dapat memberi sedikit penghormatan kepada guru-guru besar dan juga ketua bagi menentukan sama ada pemohon itu perlu diberi pertimbangan atau tidak. Dan ini bukan surat sokongan, tetapi lebih kepada perakuan yang dibuat oleh guru besar yang menyatakan sama ada anak mereka ini tidak mempunyai masalah disiplin. Belum, 1 hari bulan Januari tahun depan 2010 ya. Dan ini penting. Pertamanya ialah untuk memastikan pemohon-pemohon ini hanya yang betul-betul mementingkan pendidikan diberi keutamaan di bawah permohonan ini, dan juga pada masa yang sama memberi guru-guru besar dan ketua sedikit peranan dalam masyarakat untuk menentukan siapa yang mendapatkan proyek-proyek kecil ini. Tetapi ini tidak meliputi permohonan-permohonan yang melibatkan permohonan masyarakat seperti dewan masyarakat, masjid dan sebagainya. Yang saya maksudkan adalah permohonan pribadi untuk kegunaan pribadi pemohon tersebut. Ini dan surat perakuan ini pun bukan surat sokongan, tetapi perakuan, testimonial bahawa anak-anak mereka ini tidak mempunyai masalah. Dan perakuan ini pula hanya kepada hal-hal disiplin, kerana saya mau berlaku adil kepada pemohon-pemohon yang mungkin datang daripada latar belakang yang tidak berkemampuan, maka itu anak mereka yang mendapat prestasi yang cemerlang dalam bidang pendidikan. Saya tidak mau menidakkan mereka hanya kerana anak-anak mereka tidak gagal dalam ujian. Jadi saya tidak mau perakuan itu tentang prestasi pendidikan. Saya mau hanya dari segi disiplin pelajar-pelajar tersebut. Mungkin anak ini tidak mempunyai prestasi yang tinggi dalam pendidikan, tapi dia datang setiap hari ke sekolah dan tidak mempunyai masalah. Nah, itu yang saya mau, untuk berlaku adil kepada mereka-mereka yang mungkin tidak mempunyai anak yang. So we go step by step. Pada masa yang sama juga dalam ucapan saya tadi, saya telah menyentuh tentang pendirian saya tentang program rancangan makanan tambahan yang dibuat di Negeri Sabah. Saya minta kalau boleh Kementerian Pelajaran mengubah sistem yang ada sekarang di Negeri Sabah ini, karena saya merasakan bahawa objektif untuk memberi zat makanan kepada pelajar-pelajar ini tidak dapat dipenuhi oleh kerana masalah-masalah yang tertentu. Kadang-kadang makanan menu yang sepatutnya dibuat untuk hari itu tidak menepati piawaian yang telah dibuat oleh Kementerian Pelajaran.
Dan ada banyak masalah kelemahan yang kita dapati yang telah menyebabkan bahawa penyediaan makanan dan sebagainya ini terdedah kepada masalah kebersihan, masalah zat dan sebagainya. Maka itu saya ingin mencadangkan kepada kerajaan, Kementerian Pelajaran supaya di negeri Sabah sistem kantung ataupun retort sistem, kantung bag sistem ini digunakan di kawasan-kawasan luar bandar bagi memastikan zat makanan itu diterima oleh pelajar-pelajar. Kerana kita tahu sistem retort ini telah pun diperakui oleh SIRIM dan juga Jabatan Kimia Kementerian Kesihatan mengandungi zat-zat yang telah pun ditetapkan. Dan dengan cara ini kita dapat memastikan bahawa rancangan makanan tambahan ini akan dapat turun sampai ke akar bumi. Antara lain kenapa mereka tidak begitu, ada beberapa pihak tidak begitu berminat untuk menggunakan sistem retort ini ialah tanggapan mereka bahawa dengan beralih kepada sistem retort ini maka kantin-kantin sekolah tidak akan mendapati kekurangan di perniagaan mereka kerana mereka tidak lagi memasak dalam program ini untuk diberi kepada pelajar-pelajar. Dan saya ingatkan di sini bahawa setiap tahun kami ahli-ahli parlimen meluluskan peruntukan RMT ini. Menteri Pelajaran memberitahu kami bahawa rancangan makanan tambahan ini adalah untuk memberi zat makanan kepada pelajar-pelajar miskin di pedalaman, bukannya untuk tujuan memberi peluang perniagaan kepada pengusaha kantin. Jadi kalau itulah yang menjadi kekhawatiran beberapa pihak, iaitu apabila kita berpegang kepada sistem, maka bisnes kepada kantin-kantin ini berkurangan, maka kita cari jalan lain untuk membantu mereka, bukan melalui rancangan makanan tambahan ini, kerana rancangan makanan tambahan ini adalah untuk memberi zat makanan yang sepatutnya kepada pelajar-pelajar. Jadi saya mintalah Kementerian Pelajaran betul-betul melihat ini kerana banyak kelemahan-kelemahan yang telah dikenal pasti.